Baik, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Fizi Azaman. Pada kali ini kita ingin mengikuti kepada satu program kita iaitu Realiti Rakyat Pemulihan, dan di mana kepada pandemik COVID-19 ini semestinya membawa kesan yang amat mudarat bukan sahaja dari sudut kesihatan malah ekonomi ketika negara sedang bergelut dengan jumlah angka kes yang telah pun memasuki 44 juta di seluruh dunia. Kini pastinya tumpuan terarah kepada sektor ekonomi, bukan sahaja ekonomi di peringkat dunia, negara, perusahaan kecil, sederhana malah pun gedung besar juga turut terkesan. Namun kesan ekonomi turut dirasai oleh mereka yang di peringkat isi rumah, Fizi. Ya, dalam Awni Pagi dan Tidak Ayat Pemulihan ini, kita ingin melihat kepada satu dapatan kajian mengenai kesan COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak dalam keluarga berpendapatan rendah, dan difahamkan pada bulan Mei 2020. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA bersama-sama memulakan kajian untuk meneroka kesan krisis COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak dalam keluarga berpendapatan rendah di bandar di Malaysia. Dan kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini. Baik, untuk kita membincangkan mengenai perkara tersebut, kita bersama dengan penyelidik kanan DM Analytics Zuhair Rosli. Assalamualaikum, selamat pagi Zuhair. Ya, selamat pagi. Zuhair, pertama sekali kita nak recap semula mengenai sedikit latar belakang kajian yang dilakukan pada bulan Mei tahun ini. Boleh Zuhair terangkan? Okey. Sorry, saya tak apa jelas. Sedikit latar belakang mengenai kajian dilakukan pada bulan Mei ini. Okey, sebenarnya macam saudara cakap tadi, kita ada buat pada bulan Mei sekali, dan ini adalah kali kedua ataupun pusingan yang kedua lah kita buat untuk kajian ini. Objektifnya adalah berbeza. Pada bulan Mei kita nak tengok secara spesifik impak terhadap isi rumah ini pada bulan Mei. Ini hasil daripada MCO yang dilakukan antara bulan 3 sampai bulan 5. Tapi pada kali ini, bulan 9 punya survey, kita nak tengok macam mana diorang recover. Macam mana diorang selepas ekonomi telah dibuka pada bulan 6, awal bulan 6. Macam mana keadaan mereka, adakah mereka bertambah baik? Kalau bertambah baik, bagaimana? Dan di kalangan isi rumah ini juga kita nak tengok spesifik grup, maksudnya sesetengah bahagian dalam isi rumah ini yang mana bagaimana mereka turut aktif dalam pasaran ekonomi yang telah dibuka pada awal bulan 6 ini. Baik Zuhair, melihat kepada dapatan kajian, difahamkan telah pun dua kajian telah pun dibuatnya pada bulan Mei, iaitu hasil laporan itu telah pun dikeluarkan pada Ogos, dan pada bulan September juga telah berjalankan satu lagi kajian. Bagaimana agaknya melihat kepada dapatan utama dalam kajian laporan ini berbanding daripada dapatan pada bulan Ogos itu yang pada masa kini punya dapatan? Baik, apa yang kita dapati ialah isi rumah ni mereka betul makin bertambah baik, tetapi penambahbaikan itu adalah nombor satu, ianya perlahan, nombor dua ianya tidak sekata, dan ketiga tidak menentu. Okay? Saya terangkan kenapa tiga perkara ini terjadi. Nombor satu, diorang ni masih bertambah baik. Kalau kita tengok dari segi pendapatan sudah meningkat daripada bulan Mei hari itu sampai ke bulan 9, meningkat sebanyak 23%. Kadar pengangguran juga sudah berkurangan. Di kalangan rumah ibu tunggal, kadar pengangguran telah berkurang daripada 33% kepada 10%. Maksudnya masih ramai yang bekerja. Tetapi ianya masih lagi tidak sampai ke tahap di mana mereka pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19 ni, wabak COVID-19 ni melanda. Pendapatan mereka masih lagi 9% lebih kurang ataupun lebih rendah daripada tahun sebelum ini, pada tahun 2019. Jika kita
zoom in kita tengok di kalangan ketua isi rumah yang OKU, pendapatan mereka masih lagi 24% lebih rendah daripada pendapatan mereka yang pada tahun 2019. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran, kalau kita zoom in di kalangan ahli isi rumah ni, kita tengok di kalangan ahli isi rumah kadar pengangguran jauh lebih tinggi, iaitu sekitar 21%. So, betul mereka sudah terdapat penambahbaikan hasil daripada pembukaan ekonomi pada bulan 6 hari itu, tetapi penambahbaikan ini masih lagi perlahan dan tidak sekata. Terutamanya bagi isi rumah, ketua isi rumah, ibu tunggal dan juga OKU. So itu dua, dia bertambah baik perlahan dan tidak sekata. Nombor 3, yang saya cakap tadi ialah tidak menentu. Kenapa saya cakap tidak menentu? Kerana mereka ini, nombor 1, mereka ini memang sudah hidup dalam kemiskinan. Even sebelum pandemik pun mereka dah hidup dalam kemiskinan. Poverty rate ataupun kadar kemiskinan di kalangan komuniti ini sekarang sekitar 50%. Pada tahun 2019, poverty rate ialah sekitar 44%. Maksudnya ada peningkatan dari segi kadar kemiskinan. Dan mereka ini memang sudah hidup susah sebelum pandemik pun. So, pandemik ini hanya membuatkan keadaan mereka jadi lebih teruk. Itu saja. Tapi keadaan mereka sudah susah sebelum pandemik, iaitu pada tahun 2019. Satu ialah kemiskinan. Nombor 2 ialah mereka tiada jaringan selamatan sosial. Maksudnya perlindungan, bagi contoh perlindungan dari segi kesihatan, pekerjaan. Bila kita tanya ada tak EPF dan SOSO, hampir separuh cakap tak ada KWSP dengan PKSO. So bila kita tanya lagi kenapa, 40% kata sebab susah untuk nak separuh kata sebab diorang kena buang pekerjaan. So kenapa ianya tidak menentu? Satu ialah kemiskinan, nombor 2 ada jaringan keselamatan sosial. Nombor 3, simpanan. Simpanan pun tak ada. 68% kata tak ada simpanan. Dan kalau kita lihat lebih dalam, kita tengok kepada golongan ketua isi rumah yang OKU, hanya 7% yang ada simpanan. Dan purata simpanan di kalangan isi rumah yang OKU ni hanyalah sebanyak RM74. Simpanan maksudnya bukan dalam EPF tapi dalam bank yang dia boleh bawa keluar bila-bila masa. Tiga perkara ini, kemiskinan, tak ada simpanan dan juga tak ada perlindungan pekerjaan. Kenapa perlindungan pekerjaan ini penting? Sebab kalau terjadinya pandemik macam ni, mereka tidak akan dilindungi. Dia tidak macam orang yang ada KWSP sebagai contoh, kalau kena buang kerja, boleh dapat lagi gaji sebanyak 80% daripada gaji yang tak akhir mereka terima. Tapi bagi golongan ini, kalau tak sebabkan tak ada KWSP ataupun PKSO, mereka tidak ada apa-apa perlindungan. Dan nombor 4, terdapat cabaran yang baru. Setelah pembukaan ekonomi ini, cabaran yang baru terutamanya dari segi pendidikan. Macam mana mereka boleh untuk mampu untuk nak bagi pendidikan kepada kanak-kanak. Ramai daripada mereka perlu bagi tahu mereka ada kesusaran untuk satu, nak bayar yuran sekolah. Nombor 2, nak bagi duit poket sekolah untuk anak-anak budak lagi. Nombor 3 ialah topeng muka. Topeng untuk muka kemasan. Dan diorang kata difficult atau susah untuk diorang untuk nak provide 3 benda ni. Dan untuk lebih kurang 40% daripada keseluruhan isi rumah ini tidak dapat mengatakan mereka tidak dapat memberi topeng pelitup muka untuk anak-anak mereka setiap hari. Setiap kali diorang nak beli sekolah ke apa kan. Dan untuk duit poket pula, separuh daripada isi rumah ni kata mereka tidak mampu untuk hadapi kesukaran untuk nak bagi duit poket kepada anak-anak mereka. So ini adalah antara benda yang di-highlight untuk second round punya survey.
Zuhair, tadi Zuhair menyatakan bahawa pemulihan pasca PKP itu adalah separa, tidak sekata dan juga berubah-ubah. Adakah ini bermakna apa yang diperolehi ketika mana pasca COVID-19 ini, adakah ia rapuh sebenarnya? Dua benda. Satu, benar sebab bila kita tengok kepada mereka yang dapat bantuan, masa kita buat survey untuk September tu BPN sudah tiada. So kita tanya pasal bantuan sara hidup, sebab bantuan sara hidup sepatutnya dapat dalam Ogos ataupun Julai. Tanya bantuan sara hidup, hampir separuh daripada mereka yang berpendapatan bawah RM4,000 ke bawah tak dapat bantuan sara hidup. So itu satu. Nombor dua, bila kita tanya pasal Grant Khas Prihatin. Grant Khas Prihatin ni dia bagi untuk orang yang ada bisnes kecil-kecilan. So bila tanya pasal Grant Khas Prihatin, hanya 2% yang apply ataupun memohon untuk Grant Khas Prihatin. So bantuan ini masih lagi tidak menyeluruh ataupun masih lagi ramai tidak dapat bantuan ini. Itu nombor satu. Nombor dua, jenis pemberian bantuan tersebut. Kerajaan bagi hanyalah one-off. Dia tak bagi untuk setiap bulan. Saya bagi contoh. Kalau di Singapura, sebagai contoh, mereka bagi majikiah, kata orang yang kerja sendiri ni, setiap bulan, selama 9 bulan, daripada bulan 3 itu sampailah hujung tahun ni. Setiap bulan dia akan bagi 1,500 bulan. Tapi di Malaysia kita bagi hanyalah one off, dan yang minta pun kalau di kalangan komuniti ni hanyalah 2%. Maksudnya sebab saya boleh kata banyak sebab. Satu, mungkin orang tak tahu. Nombor dua, yang saya rasa memang sebab yang utama ialah mereka tiada pendaftaran yang betul untuk nak dapatkan bantuan DKP. Maksudnya bisnes dia tak register dan sebagainya. Baik, tadi Zuhair ada menyebut mengenai pendapatan isi rumah menengah telah pun difahamkan telah pun meningkat sebanyak 23% berbanding tempoh PKP yang lalu. Jadi hasil dapatan ini juga adakah melihat dari segi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini telah pun memulihkan dari segi mereka punya pendapatan, ataupun boleh dapat diperincikan apa agaknya sektor-sektor yang mereka sertai ataupun mereka kerjakan supaya mereka dapat meningkatkan kembali pendapatan mereka? Untuk saya bagi konteks dulu. So kebanyakan mereka ni adalah mereka yang bekerja di skill rendah ataupun pekerjaan asas. Dan ini adalah logik dan memang mereka dapat kembali bekerja. Sebab kalau kita tengok data per keso sekalipun di peringkat nasional, yang paling ramai dapat pekerjaan ialah mereka yang mempunyai kelayakan SPM. Okay. Dan walaupun yang paling ramai hilang pekerjaan ataupun separuh daripada mereka yang hilang pekerjaan ialah mereka yang mempunyai pendidikan tertiary ataupun atas daripada SPM. Okay. So tidak mengherankan yang mereka ini dapat balik bekerja, tetapi macam mana untuk nak meningkatkan pendapatan mereka, kita harus sedar yang golongan ini sudah pun membuat sebaik mungkin. Okay. Pada tahun 2018, kita ada buat juga satu studi similar sama dengan yang ini, dan kita antara salah satu dapatan ialah mereka ini bekerja lebih jam daripada purata nasional, tetapi gajinya masih lagi kurang. Okay. Apa yang perlu dibuat? Okay. Kalau kita tengok di peringkat nasional pun sudah masuk cadangan-cadangan, sebagai contoh saya bagi kerajaan yang akan menyediakan pekerjaan kepada rakyat. Okay. Dan of course ini akan memerlukan perbelanjaan, okay. Dan kita tidak seharusnya berfikir tentang defisit ataupun hutang yang membebankan kepada negara, tetapi harus fikir perbelanjaan kita itu ialah sebagai satu pelaburan kepada mereka-mereka ini. Izinkan saya bagi konteks untuk
adakah kerajaan boleh berbelanja ataupun tidak. Baru-baru ini dalam Dewan Rakyat ada meluluskan bahawa kerajaan boleh berhutang sehingga ke paras 60%. Sebelum ni dalam 55%, sekarang dia tingkatkan kepada 60%. Ini adalah bersamaan dengan daripada 60% ini, jumlah yang masih lagi boleh dibelanja dengan cara berhutang ialah sebanyak 100 bilion. Dan daripada 100 bilion ini, kita tarik separuh, ini sudah mampu untuk kerajaan untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan selama 3 hingga 9 bulan, dan jenis pekerjaan ini kita boleh bagi untuk sektor baru. Bagi contoh, sektor penata investasi hijau. Untuk bagi contoh solar. Tapi tak semestinya kita kena bagi orang yang buat solar. Dalam company ataupun sektor solar itu, kita boleh buat untuk admin punya kerja. Boleh buat untuk juru teknik, boleh juga pekerjaan untuk penyelidikan. So, ruang pekerjaan seperti ini yang harus diberikan. Kita belanja 50 bilion untuk benda-benda seperti itu. Dan contoh tadi macam saya beritahu pasal 100 bilion jumlah yang kita masih lagi boleh belanja. Defisit kita akan capai ke tahap 11%. Kementerian Kewangan juga ada mengatakan benda yang sama. Dan kita tidak sepatutnya takut dengan nombor defisit ini sebab Singapura berbelanja sampai dia target defisit dia 2 digit, 15.6%. Kita 11% pun dah takut. So, ini adalah satu benda yang kita harus fikir. Kita tak harus fikir macam mana diorang ini yang harus bekerja lebih keras atau sebagainya sebab mereka sudah bekerja sudah cuba sedaya upaya yang mereka boleh buat. Okay. Yang perlu ditukar ialah struktur ataupun struktur dalam peraturan buruh tersebut. Okey, baiklah. Kita selepas ini mahu membincangkan mengenai perkara ini lebih banyak dengan Zuhair, tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Terima kasih setia menonton Awani Pagi segmen Realiti Rakyat bersama saya Hafiz Azaman dan rakan tugas Hafiz Rosli dan juga disertai Zuhair Rosli pendidik kanan di Analytics membincangkan mengenai laporan UNICEF dan UNFPA mengenai realiti kemiskinan bandar ketika pandemik COVID-19 dan saya nak terus kepada Zuhair. Zuhair, semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi bayangan belanjawan 2021 adalah fokusnya perangi COVID-19 dan juga ringan beban rakyat. Pada pandangan Zuhair sendiri melalui laporan UNICEF dan juga NFPA ini, apa yang perlu kerajaan fokuskan pada belanjawan 2021 ini? Apa yang perlu dititik beratkan untuk memastikan bahawa golongan-golongan ini mereka tidak ketinggalan? Terima kasih. Dan sebenarnya tujuan ini kerja untuk kali kedua ini dilakukan pun ialah untuk supaya dapat memberi input kepada bajet 2021 ni. Okay, so izinkan saya sambung apa yang saya discuss tadi, ianya berkenaan dengan pelaksanaan ataupun apa yang patut kerajaan buat. So sebenarnya nombor satu untuk golongan ini saya bagi ada 5 cadangan. Okay. Cadangan nombor satu ialah yang paling tak memerlukan kos yang banyak sangat. Okay. Nombor satu ialah kita tahu di kalangan budak-budak ini sudah ada yang hilang minat untuk belajar dan juga peratusan kanak-kanak yang masuk ke sekolah menengah untuk budak-budak ini di kalangan budak-budak di komuniti ini adalah agak rendah. Okay. So apa yang patut buat ialah nombor satu kita buat sediakan satu tempat yang selesa untuk kanak-kanak ini duduk, tak kira dia nak belajar ke ataupun dia nak duduk sama kawan-kawan ke, di setiap blok di PPR. Cadangan ini
ini sudah dikemukakan pada tahun 2018. Dan Kementerian Wilayah pada masa itu sudah menyatakan komitmen untuk melaksanakan cadangan ini. Tetapi saya tidak tahu apa jadi selepas itu, dan yang saya tahu ada sejumlah NGO yang buat inisiatif ini, dan feedbacknya setakat ini adalah positif. Dan saya harap kerajaan dapat bekerjasama dengan NGO ini untuk teruskan laksanakan inisiatif ini dengan cara lebih nampak. Nombor satu, safe place untuk kanak-kanak ini belajar ataupun duduk bersama kawan-kawan. Satu unit untuk satu blok. So, itu satu. Nombor dua, ini memerlukan perbelanjaan. Macam saya cakap tadi, ruang yang kerajaan boleh berbelanja dengan cara berhutang ada lagi sebanyak 100 bilion. Nombor satu ialah sektor kesihatan. Yang patut dibelanjakan ialah sektor kesihatan. Kenapa? Sebab kalau sektor kesihatan teruk, maksudnya pandemik ini tidak terkawal, sektor ekonomi pun tak boleh jalan. Tahun lepas bajet untuk sektor kesihatan ialah sekitar 31 bilion. Dan kita tahu yang hospital memang tak cukup katil, doktor pun tak cukup. Boleh tengok dekat rancangan Malaysia ke-11. Dalam report tu dia ada buat laporan tentang ketidakcukupan katil dengan jumlah katil dan doktor di Malaysia. Berapa yang perlu dibelanjakan? Kita boleh double amount yang bagi dekat Kementerian Kesihatan. Contoh tahun lepas kita bagi 31 bilion, tahun ni kita bagi 31 bilion, tahun depan kita boleh bagi 62 bilion. So tambahan sebanyak 31 bilion. Itu satu untuk sektor kesihatan. Nombor dua, macam saya cakap tadi, pasal kerajaan menyediakan pekerjaan. Jumlahnya ialah 45 bilion. Ini mungkin nampak banyak, tetapi benefitnya ialah dapat bagi pekerjaan kepada semua yang nak bekerja. Termasuklah mereka yang rasa mereka tidak mampu untuk bekerja di pasaran buruh sekarang, tetapi dengan penyediaan pekerjaan daripada kerajaan ini, mereka mampu bekerja. Jenis pekerjaan yang diberi, kita beri pekerjaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Nombor satu, kita boleh buat kerja-kerja untuk penyelenggaraan. Ini boleh, kalau contoh di kawasan komuniti PPR ni, kita boleh buat untuk diorang nak selenggara PPR tersebut. Kalau di peringkat nasional, boleh buat untuk repair sekolah-sekolah yang perlu ditambah baik. Itu nombor satu. Nombor dua, macam saya terangkan tadi, adalah pekerjaan di sektor ataupun industri hijau. Dan ianya tidak semestinya mereka yang tahu, sebagai contoh buat solar saja. Admin punya kerja pun boleh buat, boleh sediakan technician, juru teknik dan juga penyelidikan. Itu nombor dua. Nombor tiga ialah pekerjaan untuk penjagaan ataupun care work. Kita sekarang kita negara kita akan menuju ke arah negara yang tua. Maksudnya makin ramai orang tua. At the same time, bila makin ramai orang tua, kita perlukan makin ramai penjagaan. Pada tahun 2030 nanti negara kita akan jadi negara yang tua. Maksudnya populasi orang tua itu lebih ramai, makin meningkat. So itu nombor tiga, pekerjaan untuk penjagaan. Nombor empat ialah selain daripada itu ialah pekerjaan untuk pejabat. Maksudnya administrative work, pejabat-pejabat yang sedia ada. Dan bila cakap pasal kerajaan menyediakan peluang pekerjaan, bukannya tak semestinya kerajaan saja. Syarikat-syarikat milik pekerjaan juga harus memainkan peranan. Mereka mempunyai role yang besar dalam ekonomi dalam negara kita. So, nombor satu, kesihatan. Dan nombor satu tadi saya beritahu ialah ruang yang selamat untuk kanak-kanak belajar. Nombor dua, kesihatan. Nombor tiga ialah peluang pekerjaan yang mana kerajaan harus mengambil inisiatif ini. Kita tak boleh galakkan majikan di sektor swasta. Kerana mereka hanya fikir untuk keuntungan.
Okay, dan untuk menggalakkan mereka ini adalah saya rasa ini adalah satu benda yang agak mustahil. Okay. So apa yang perlu dibuat sekarang ialah kerajaan harus bergerak dan proaktif untuk buat benda ni. So nombor 3 ialah peluang pekerjaan. Nombor 4, kita tahu di kalangan PPR ini yang paling teruk terkesan ialah OKU, orang OKU, kanak-kanak dan juga ibu tunggal. Setakat ini JKM ada bagi bantuan untuk mereka ini sekitar 250 ke 300 ringgit. Dengan setakat ini kosnya ialah sekitar 1.6 bilion ringgit setahun dan penerimanya ialah sekitar 500,000 setahun. Baru-baru ini dan syarat untuk menerima bantuan ini setakat ini ialah RM1,000 ke bawah. Maksudnya kalau si rumah itu mempunyai pendapatan RM1,000 ke bawah, barulah dapat bantuan JKM ini. Baru-baru ini kerajaan ada tukar peningkat kemiskinan daripada 1,000 kepada 2,200. Dengan peningkatan kepada 2,200 ni maksudnya sebelum ni mana-mana isi rumah yang bawah 1,000 baru dapat bantuan JKM. Sekarang mana-mana isi rumah yang mempunyai pendapatan bawah 2,200 akan dapat bantuan JKM. Dengan peningkatan ini, kos kepada JKM dan juga penerima bantuan JKM juga akan bertambah. Penerima untuk bantuan JKM akan bertambah daripada 500,000 orang kepada 1.5 juta orang. Dan kosnya dianggarkan sekitar 5 bilion. Okey. 5 bilion. Okey, baik. Zoe, saya nak beri Zuhair peluang sikit saja lagi sebab kita tak ada banyak masa. Poin nombor 5 tu apa? Poin nombor 5 ialah untuk mereka yang tinggi macam saya cakap tadi, di Singapura mereka bagi bantuan untuk setiap bulan. Okay. Dan tetapi di sini kita hanya bagi bantuan one off dan tidak ramai yang menerima bantuan tersebut. Okay. Yang bantuan GKP saya sebutkan tadi. Okay. Dan kalau boleh diberi, kan kita tahu 1.3 juta makcik Kia pendapatannya bawah 4,000 ringgit. Okay. Okay. Kalau kita bagi kepada mereka semua ini sebanyak 1,300 bulan, kosnya akan lebih sekitar 14 bilion. Dan ini adalah mampu dilakukan di dalam kerangka 100 bilion yang saya cakap tadi. Kerajaan masih lagi mampu untuk membantu. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Zuhair Rosli, pendidik kanan di Analytics, memberikan pendapat mengenai bagaimana kerajaan boleh tackle isu mengenai realiti miskin bandar ketika pandemik COVID-19 ketika ini dan juga apa yang boleh dilakukan dimasukkan dalam Belanjawan 2021. Dan sekian daripada kami di segmen Realiti Rakyat hari ini. Saya Hafiz Zaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.